وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat malam kepada para pendengar kisah waktu malam. Okey guys, hari ini cerita yang aku nak ceritakan ini adalah cerita berkenaan dengan rider penghantar makanan. Tak kisahlah sama ada GrabFood ataupun Foodpanda. Okey, by the way, cerita yang aku nak sampaikan ni, idea aku dapat daripada semalam. Seorang pakcik yang aku jumpa di salah satu masjid dekat dengan area Subang. Cerita dia macam ni. Aku ni, selain daripada aku bekerja, aku ada juga buat part time job. Ya, jadi rider GrabFood. Tu aku buat part time je lah. Sebab semalam aku ada urusan lah. Aku cuti. Urusan tu settle pagi. Lepas settle pagi tu, dalam tengah hari tu, aku pun tak tahu nak buat apa. Jadi dalam aku tengok jam dalam pukul 2, pukul 3 tu, aku rasa ni macam langam dah ni nak untuk aku on Grab ni. So aku pun on lah Grab daripada Sungai Buloh. First order tu aku dapat Sungai Buloh. Dia hantar aku rasa barang-barang buat kek aku rasa. Ni barang aku ambil daripada mana-mana market tak tahu. Aku hantar dekat Ijuk. Bapak jauh daripada Sungai Buloh hantar ke Ijuk. Daripada Ijuk pula, daripada sana aku dapat satu lagi order menghantar pizza. Maksud pizza ni daripada Ijuk tu, aku ambil pizza tu, aku hantar pula ke Subang. Dah jauh perjalanan tu kan. Aku dah hantar sampai Subang pun, aku tengok jam pun dah pukul 6 suku. Jadi aku pun decide untuk tutup apps Grab tu. Dan aku pergilah mana-mana masjid yang terdekat untuk aku solat asar. Dan standby lah untuk berbuka puasa. Sebab yalah kan, macam korang tahu kan, area-area Kelang, area-area belah Kelang Valley ni, biasanya masjid dia akan buat majlis berbuka puasa. Jadi aku pun duduklah kat masjid tu. Dan dipendekkan cerita, waktu berbuka puasa ni, aku jumpa seorang pakcik ni. Kami berbual apa semua kan. Dia tanya saya daripada mana. Saya cakap lah, saya ni daripada Rawang. Buat Grab ni daripada Sungai Buloh, hantar ke Ijuk, hantar ke sini. Lepas tu kat sini pula saya berbuka puasa. Lepas tu pakcik tu cakap, "Oh, awak buat Grab eh?" Lepas tu dia tanya saya. Lepas tu saya cakap kat dia, "Yelah, saya buat Grab lah. Kenapa pakcik?" Jadi pakcik tu katalah, "Oh." Pakcik tu kata, "Anak saya pun buat Grab." Lepas tu dia tanya saya balik, "Awak tak takut ke buat Grab ni malam-malam ni? Kalau malam-malam biasa awak buat Grab tak takut je?" Lepas tu saya cakap kat dia, "Saya ni cik, biasa buat Grab memang malam lah. Sebab saya siang saya kerja lain. Malam Grab ni sebagai part time je. Dan biasa memang saya akan buat malam. Cuma saya explain kat dia, hari ni je lah saya buat petang sebab saya cuti." Pakcik kata, "Oh." Dan dia ulang balik soalan dia, "Awak tak takut ke buat Grab ni?" Bukannya apa. Pakcik dengar ramai juga rider lain yang buat Grab malam-malam ni kena kaca hantu lah, hantar makanan ke rumah kosong lah. Awak tak takut ke? Aku dah latih bilat. Pakcik ni, tak boleh ke support sikit aku ni? Tapi mulut saya cuma cakap, "Tak apalah pakcik, takut tak takut pun sebab nak mencari rezeki lebih. Kenalah usaha juga. Takut tak takut tu tolak tepi lah. Kita doa-doa lah supaya tak jadi apa pakcik." Saya cakap kat pakcik tu. Dan gedebuk, settle lah majlis buka puasa tu. By the way, cerita seram ni bukan daripada pakcik tu tau. Cerita seram ni ialah salah satu cerita yang aku pernah terbaca dulu. Aku tak pastilah cerita ni betul ke tak betul. Tapi oleh sebab pakcik tadi tu dah cakap macam tu kat aku malam tadi, jadi aku teringat kisah ni. Jadi, tanpa berlengah masa, jomlah kita pendengarkan kisah daripada seorang penghantar makanan macam aku juga. Let's go.
Okey, kisah pertama ni diceritakan oleh Fakrul. Fakrul ni nama samaran yang aku gunakan dalam kisah ni. Sebab dalam kisah ni dia tak nyatakanlah apa nama dia. Jadi tak apa, saya letakkan nama samaran. Fakrul, bukan nama sebenar. Okey. Pada malam tersebut, Fakrul bagi tahu dia nak ambil order terakhir daripada KFC, daripada daerah mana pun dia tak bagi tahu, tapi dia nak hantar ke Baling. Dan Fakrul ni bagi tahu jarak daripada kedai pada KFC ke Baling, yang mana tempat yang dia nak hantarkan makan KFC tadi tu, dia jarak dia 20 km. Oh, jauh 20 km. Kalau naik motor tu mau cram tu, duduk atas seat motor tu. Jadi tak apalah. Itu pesanan terakhir, nak tak nak pun dia pun ambil lah juga. Dia ambil pesanan terakhir tu dan dia mulakanlah menunggang motosikal dia pada malam tersebut. Pukul 9 malam. Selepas sahaja dia ambil saja makanan tersebut daripada KFC, teruslah dia start motor dia, dia menunggang motosikal dia. Dia menunggang dan setelah 20 minit dia menunggang, akhirnya dia sampai dekat daerah Baling, dekat dengan tempat yang mana dia nak hantarkan makanan tersebut. Okey. Dan apabila dia menunggang, sampai sahaja di satu simpang yang mana ada traffic light, dan bila dia tengah mecut je motor tu kan, daripada jauh dia nampak traffic light tu daripada kuning bling bertukar ke merah. Jadi dia tak sempat nak kejar traffic light tersebut, dia pun break lah, berhenti dekat traffic light tersebut. Siapa ada perangai macam ni? Lampu tu kuning, lagi dia pecut. Siapa ada perangai macam ni? Baik mengaku. Okeylah, kita sambung cerita balik. Sambil dia tengah tunggu traffic light tersebut bertukar hijau, sambil tu dia tengoklah kenderaan yang lalu lalang dekat depan dia. Dia tengoklah kereta ke motor ke yang lalu lalang dekat depan dia. Dan tiba-tiba dia ternampak dekat salah satu penunggang motosikal yang melintas di hadapan dia. Dia nampak dekat bahagian belakang, bahagian pembonceng motosikal tersebut, ada satu lembaga perempuan berambut panjang, berbaju putih labuh, sedang tompang di salah satu motor yang dia tengok. Baru dia saja lintas di hadapan dia. Dia waktu ni dia dah meremang habis lah. Dia dah meremang dah. Tapi dia tak hiraukan sangat lah. Dia anggapan dia kata itu mungkin orang lah. Mungkin makwa kepada abang tadi yang bawa motor tu kan. Sebab dia pun tengok benda tu sekali lalu je. Jadi tak apalah. Dia tak hiraukan makhluk tersebut. Dan tunggu. Punya lama kan tunggu traffic light kan. Biasa traffic light kat Malaysia. Tunggu. Akhirnya lampu pun bertukar hijau. Dan bila dia sambung dia balik menunggang motosikal dia tu, sambil tengah menunggang motosikal dia prem kan, dia lalulah dekat kawasan, dekat jalan yang menghala ke lokasi untuk dia hantar makanan tersebut. Waktu tu jalan dia bagi tahu memang agak sunyi sepi. Tak ada kenderaan lain kecuali motor dia pada malam tersebut. Suasana dah agak seram. Dalam seram-seram ni, dia boleh pula teringat balik yang mana lembaga yang dia nampak, perempuan yang dia nampak naik motor dengan lelaki yang lintas depan dia tadi tu. Waktu ni baru dia terperasan, kalau orang kata itu mungkin anak dia ataupun mungkin makwa dia, tapi kenapa dia kata dia nampak perempuan tu, pakaian dia, baju putih yang perempuan tu pakai nampak agak lusuh. Dan satu lagi, kenapa dia kata dia nampak rambut benda tu seolah-olah teramat panjang dan agak berserabai dan tak terurus lah. Dia rasa macam mustahil kalau
itu adalah manusia. Dia dah mula berfikiran bukan-bukan waktu ni. Dan dalam dia dah terfikir benda bukan-bukan tu, tiba-tiba tak jauh di hadapan dia, lebih kurang 50 meter, dia tak nampak ada satu susuk tubuh perempuan yang sedang berdiri. Dan apabila dia ternampak saja perempuan tersebut, abang brother kita ni terus dia tekan brake emergency motosikal dia berhenti terus. Dia berhenti, dia nampak lah jarak 50 meter di hadapan dia, perempuan tersebut sedang berdiri. Nampak macam perempuan yang sama yang dia nampak dekat traffic light naik motor dengan lelaki tadi tu. Tapi kali ni dia nampak dekat depan dia, sedang berdiri membelakangi dia. Waktu ni si Fakrul ni dia dah agak cemas. Dalam hatinya nak aja dia patah balik, tapi jalan nak menghantar makanan tersebut, nak ke lokasi dia hantar makanan tersebut, memang ada satu jalan tu je. Dan dalam keadaan dia masih cemas tersebut, tiba-tiba perempuan yang daripada tadi membelakangi dia, tiba-tiba perempuan yang berbaju putih tadi tu dengan rambut panjang berserabai macam tu, perlahan-lahan berpusing menghadap si Fakrul ni. Hati Fakrul waktu ni bila dia nampak sahaja sebahagian wajah lembaga tadi tu, astaghfirullahalazim, Fakrul bagi tahu yang dia boleh katakan rupa makhluk tu, muka dia hancur dengan bola mata dia terkeluar daripada soket mata dia, tergantung-gantung. Dia nampak benda tu amat mengerikan. Dengan muka yang hancur, dengan nampak darah menitik-nitik. Masa ni Fakrul yang tengok dia, astaghfirullahalazim, dia tutup muka terus dia baca saja Al-Fatihah, ayat kursi, apa saja surah yang dia hafal, terus dia bacakan. Dan apabila dia buka sahaja mata dia perlahan-lahan, alhamdulillah, lembaga tadi tu dah tak kelihatan. Dia pun tanpa berlengah masa teruslah dia pun berdesuk, dia pusing minyak motor dia, terus berdesuk pergi ke lokasi tempat dia nak hantar makanan tersebut. Dan bila dia sampai saja lokasi tempat dia nak hantar makanan tadi tu, dia hantarlah. Dia jumpa dengan orang yang order makanan tu. Dan dia hantarlah makanan pada orang tu. Dan yang order makanan ni ialah seorang kakak. Bukan kakak lah, dia lebih pada makcik. Dia makcik tertegur dia. Adik, kenapa muka adik dapat pucat je ni? Dan si Fakrul ni cakap lah, tak ada apalah pakcik, saya penat sikit ni. Dan makcik tu dekat dengan dia, makcik bisik dengan dia, awak ada ternampak perempuan baju putih ke tadi dekat jalan dekat hujung sana tu? Fakrul masa ni dah terkejut. Macam mana makcik tahu? Dia tanyalah dekat makcik tu, macam mana makcik tahu? Dan makcik tu kata, jalan dekat sana tu memang keras sikit. Dah ramai dah orang jumpa dengan perempuan tu. Awak pun lepas ni kalau nak balik tu hati-hatilahnya. Sebab bukannya apa, perempuan tu actually dia tak buat apa pun, dia cuma berdiri saja tepi jalan tu. Tapi makcik cuma nak bagi tahulah, hati-hatilah nak bawa motor ke sana. Sebab ramai juga orang yang terpandang perempuan tu dan terkejut, boleh jadi kemalangan. Okey, makcik pun tak tahulah. Sebab dengar cerita perempuan tu dulu salah satu mangsa kemalangan yang meninggal di jalan tersebut. Maksud makcik, macam ni, orang bagi tahu dulu, perempuan tu dulu dalam 3 tahun sudah, waktu dia malam tu, dia balik daripada kerja kilang. Dia bawa motor dia dan tiba-tiba ada satu kereta yang dipandu oleh orang yang mabuk, hilang kawalan dan terus merempuh motosikal yang perempuan ni tadi bawa. Dan perempuan tu meninggal di tempat kejadian. Dan orang kata perempuan tu sampai sekarang masih lagi kelihatan mondar-mandir dekat kawasan lorong jalan yang awak lalu tadi tu. Jadi saya nasihatkan lepas ni, kalau awak nak lalu jalan tu,
awak bacalah apa-apa ayat pendinding supaya awak tak terkena apa-apa gangguan. Sebab dah ramai dah orang yang nampak, dan ramai juga orang yang kemalangan sebab terkejut nampak dia. Jadi ingatlah, hati-hatilah balik ni ya. Dan Fakrul dengar tu dia bilat, sudah. Tapi nak tak nak aku kena lalu balik jalan tadi, dia kata. Tu tak apalah. Dia pun start lah motosikal dia balik. Dia pun berdesup lah jalan. Tapi masa tadi dia bawa agak laju jugalah sebab dia takut. Sampai mulut dia tak putus-putus dia baca Al-Fatihah. Dah apa, lepas habis baca Al-Fatihah, dia ulang balik. Sampailah dekat jalan yang mana dia nampak perempuan tadi tu. Okay, waktu ni hati dia dah berdebar dah. Sebab bila dia sampai saja dekat jalan tu, dia nampak perempuan yang sama masih lagi berdiri di tepi jalan. Cuma kali ni perempuan tu terus memandang tepat ke arah dia. Dia waktu ni hati dia dah berdebar-debar lah. Dah berdebar-debar sangat. Tapi Fakrul cakap waktu ni wajah makhluk tu dia tak huduh macam tadi. Wajah makhluk tu dia nampak ialah macam biasa, seorang gadis yang agak cantik juga sedang memandang dia, tersenyum ke arah dia. Tapi dia pun dah tak berlengah masa lagi, dia tak nak layan kalau boleh. Dia terus sajalah memandu, terus dia menunggang motosikal dia terus dia tamatkan shift hari itu. Itulah order terakhir dia pada malam tersebut. Dan Alhamdulillah lah, dia pun berjaya sampai ke rumah dengan selamat tanpa apa-apa gangguan yang menyusul selepas itu. Okey, itu sajalah kisah daripada Fakrul. Okey guys, ini kisah kedua juga berkenaan dengan rider penghantar makanan. Okey, untuk kisah kali ini, aku akan gunakan nama samaran sebagai Mone. Okey, Mone ni, dia salah seorang daripada rider GrabFood yang mana bertugas di area sekitar Klang Valley, Kuala Lumpur, Selangor, Petaling Jaya semua tu. Tu area dia lah tu. Okey, kisah ni berlaku pada suatu malam. Okey, anggaran dalam pukul 11.30 malam ni, kencang mat, pukul 11.30 malam, dah dekat pukul 12.30 malam. Layan order lagi. Jadi tak apalah, kita teruskan kisah dia. Pukul 11.30 malam ni, dia dapat satu order daripada satu kedai tom yum. Dia ingat lagi menu masa tu, dia nak kena pick up nasi goreng daging. Oh sedap pun nasi goreng daging. Cerita waktu bulan puasa ni pula kan. Esok aku suruh bini aku masak nasi goreng daging. Lepas tu lagi bini aku suruh pula aku beli bahan-bahan untuk beli nasi goreng daging. Melalut pula. Kita sambung balik pada kisah. Okay, dia kata dia ingat lagi menu waktu ni, dia kena hantar nasi goreng daging daripada kedai tom yum. Satu kedai tom yum ni dekat area sekitar KL juga, menghantar. Okay, hantar ke mana? Ke Bukit Tunku. Sekitar Bukit Tunku. Aku rasa rider Grab banyak ni cerita, diorang tahu cerita pasal Bukit Tunku ni. Tak kisahlah Grab ke Foodpanda ke, aku rasa diorang banyak tahu ni kisah pasal kisah Bukit Tunku ni. Dan aku harap aku tak tergolong dalam kalangan orang yang kena usik dekat Bukit Tunku. Okey, kisah aku rasa aku dah banyak melalut. Kita teruskan kisah. Okey, selepas saja dia ambil order malam tersebut dekat sekitar dekat sekitar Kuala Lumpur tu, dia teruslah naik bawa motor dia masuk dekat kawasan Bukit Tunku. Dan Bukit Tunku ni, dia kalau pukul 8, pukul 9, pukul 10 tu, ada ramai lagi orang sebenarnya. Ada yang cycling. Ramai cycling dekat area bukit tu. Tapi kalau dah pukul 11 ke atas, biasa dia keadaan dia dah agak sunyi sepi sikit. Tapi still ada orang lagi. Okay, si Muni bagi tahu, waktu dia masuk saja ke kawasan Bukit Tunku tu, first kali bulu roma dia dah agak meremang. Sepanjang perjalanan tadi sebenarnya dah agak meremang. Sebab apa?
Sebab malam tu dia lupa nak bawa sweater. Sejuk. Kau masuk pula kawasan bukit, memang sejuk. Tu je sebab dia. Bukan sebab ada hantu ikut. So tak apalah. Sejuk tak sejuk, dia redah je lah malam tu. Dia ingat dah, aku rasa ni last order ni, aku rasa. Lepas ni, aku rasa aku balik aku, dia kata. Sebab jam pun sekarang ni dah pukul 12 lebih dah, tengah malam. Tak apalah. Dia pun terus menunggang motosikal dia. Dia naik, turun bukit, bengkang-bengkok sikit. Sebab jalan dalam bukit Tungku tu ada bengkang-bengkok sikit. Sampailah dia ke lokasi tempat yang dia nak hantar makanan tu. Dan bila setibanya dia dekat lokasi tempat menghantar makanan tersebut, dia hairan, terkejut dan hairan. Sebab apa? Sebab dekat depan mata dia, lokasi yang perlu dia hantar makanan tersebut merupakan sebuah rumah banglo. Rumah banglo tu tak ada masalah. Tapi masalahnya sekarang ni, rumah banglo tu rumah tinggal. Dengan pagarnya dah agak usang. Dengan rumah tu sendiri pun keadaan cat dah luntur. Ada tingkap yang dah pecah-pecah. Bahkan kawasan halaman rumah tu pun dah banyak ditumbuhi lalang. Dan dia pun pelik lah kan. Hai, aku ni kena scam order lah kan. Aku ni kena scam order ke? Dia tanya. Sebab memang biasa pun, Grab rider ni, tak semualah, aku rasa mesti ramai yang pernah kena scam order macam ni. Order makanan tapi hantar dekat tempat yang bukan-bukan. Contoh macam dia ni lah. Dan nak kata scam order, bila dia tengok balik dalam app tu, payment dah buat dah bayar online. So dia call lah. Dia call orang yang order tu. Mana tahu mungkin salah alamat. Dia call lah. Dia call pakai app Grab tu. Sekali tak angkat. Call 2 kali tak angkat. Dia kata, mana Mamat ni? Kan aku makan nasi goreng kau ni kan? Dan dia call lagi sekali lagi. Dan call panggilan ketiga ni, customer tu angkat. Dia cakap lah, hello bang. Saya dah sampai dah dekat alamat yang Mampin ni bang. Tapi sini rumah kosong bang. Dan nak tahu tak customer cakap apa? Customer tu kata, abang tak apa bang. Betul tu alamat bang. Memang alamat rumah tu bang. Sekarang ni abang masuk kat dalam, pagar tu tak kunci bang. Dan si Muni ni pun dia tolaklah pagar tu. Dan memang betul pagar tu tak kunci. Dan customer tu bagi ada direction pada abang masuk dalam. Abang buka bungkusan nasi tu, abang letak dekat depan pintu rumah abang. Abang letak aja depan tu. Lepas tu abang terus gerak bang. Lepas tu dia tanya customer ni, biar betul. Betul bang. Abang letak je kat depan rumah tu. Nanti ada orang datang ambil. Dia pun tengok fikir balik. Serius lah aku nak masuk dekat rumah banglo ni. Kang ada jembalang apa pula dalam banglo tu. Dia kata kan. Dalam hati. Tapi nak tak nak, dia buat je lah apa yang customer tu suruh. Dia masuk dekat kawasan rumah tu. Buka pagar. Masuk dalam rumah. Pergi ke depan pintu tu. Dan dia buat lah apa yang customer tu suruh. Letak makanan depan tu. Dia buka balik. Bagi makanan tu terdedah. Dan lepas tu cepat-cepat dia keluar. Pergi balik ke motor dia. Dan masa dia tengah start motor ni, dia pun mata dia ni tak tahu kenapa, dalam tak sedap hati tu, mata dia pergi gatal pula, pergi tengok pula dekat depan pintu rumah tu, yang mana tempat dia letak makanan tadi. Tiba-tiba, ni lah benda yang tak patut kau buat. Yang kau tengok tu kenapa? Kau tak pasal-pasal dah. Sekarang ni, dia nampak ada satu lembaga, seolah macam lembaga hitam, kurus, macam lembaga tu terlalu kurus lah aku nak katakan. Kecil, kurus, dengan muka yang warna hitam, dengan seluruh badan dia pun hitam. Dia nampak benda tu sedang makan makanan yang dia letak tadi tu dengan lahapnya. Member apa lagi tak? Dia start motor terus belah. Esok tu dia tak on Grab sebab dia demam panas. Tapi malam tu je lah, hari tu je lah dia tak on. Lusa tu lepas dia sembuh tu, dia buat balik kerja dia macam biasa. Cuma itulah pengalaman yang Munir katakan dia tak boleh lupakan sepanjang dia jadi
dia menjadi penghantar makanan. Okey, itu sajalah kisah daripada Simone. Okay, sekian. Terima kasih dan Assalamualaikum. Okey guys, itu sajalah kisah waktu malam ni. Okey, tadi aku nak cakap aku nak datangkan satu cerita kan. Sekarang ni aku datangkan 2 cerita untuk korang nikmati. Okeylah, kepada rider-rider penghantar makanan, macam aku juga, aku doakan untuk korang dan untuk aku sendiri supaya semoga kita semua masing-masing dimurahkan rezeki, dipelihara keselamatan kita di atas jalan raya. Dan aku harap korang yang mendengar ni juga tolonglah doakan jugalah keselamatan kami sepanjang kami bertugas sebagai penghantar makanan ni. Bukan senang tau kerja ni tau. Selain daripada kena kacau hantu, kadang-kadang nak kena hadap jam lagi. Kadang-kadang tu sampai pula kedai tu, kadang-kadang kedai tu tengah duk masak lagi, sidai rider. Yang customer pula dah bising-bising, call rider, tanya mana makanan saya, saya dah lapar ni bang, jangan sampai saya makan abang pula. Jadi kami minta korang doakanlah kepada kami supaya kami ni dipermudahkan segala urusan dan dimurahkanlah rezeki. InsyaAllah. Aku rasa itu sajalah kisah waktu malam ni. Jadi tak tertinggal, aku nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat bersahur. Sebab kejap lagi korang nak bersahur kan. Okey, itu sajalah. Stay safe, stay healthy, jangan putus puasa. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.